Sebentar lagi, anda akan mendengar ceramah motivasi dari Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsah. Dengarlah berulang kali agar anda mendapat penghayatan yang lebih mendalam. Selamat mendengar. A'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih dan tahniah ya kepada anda yang sedang mendengar rakaman ini. Saya tak tahulah anda ni memiliki rakaman ini, beli ke, pinjam ke, yang kita rompak ke. Mudah-mudahan yang original. Benda yang baik asasnya kena baik. Jadi tahniah kepada anda yang sedang mendengar kami ini. Mudah-mudahan dengan usaha anda, dengan bantuan Allah, kita akan jadi orang yang cemerlang. Sebab ini langkah-langkah bijak usahawan yang terbilang. Dan tolong kalau anda mendengar kami ini, dengar paling kurang 3 kali untuk dapat kefahaman dan ulang 21 kali atau lebih untuk dapat penghayatan dan dorongan agar anda terus bergerak, bertindak, jadi usahawan yang terbilang dan jangan beri alasan. Jadi tuan, puan, saudara-saudari, para pendengar yang saya muliakan, semua orang tahu Nabi Muhammad SAW ada menyebut sabda Rasul, rezeki ni 9 daripada 10 rezeki dalam perniagaan, dalam keusahawanan. 9 dari 10 rezeki dalam bidang perniagaan. Dan semua orang tahu. Tapi kadang-kadang mereka yang terjebak atau terlibat dalam perniagaan, mereka tak hebat, tak cemerlang, tak dapat rezeki yang seperti diharapkan. Kenapa? Ini dia. Jadi itu sebabnya kita nak bincangkan apakah dia langkah-langkah bijak usahawan yang terbilang agar tuan-puan cemerlang sebagai usahawan dan saya insya-Allah sama-sama cemerlang sebagai usahawan. Baik, langkah pertama untuk berubah apa dia? Langkah pertama untuk berubah sebagai usahawan yang terbilang ialah terima hakikat kadang anda ada masalah. Dan orang yang hidup pasti ada masalah. Tetapi masalah semuanya ada penyelesaian insya-Allah. Jadi tuan-puan yang saya muliakan, masalah utama kita sebagai peniaga, sebagai usahawan, sebagai orang yang terlibat dalam bisnes lah katanya, pertama takut-takut. Masalah kita lah pertama ingkar. Ingkar perintah Allah, ingkar perintah Tuhan. Justru kita juga ingkar nasihat daripada pasangan, nasihat orang tua-tua, nasihat orang yang lebih banyak pengalaman. Jadi kita ingkar. Jadi itu masalah pertama. Cek. Adakah anda menghadapi masalah itu? Kalau tidak, apapun petua yang kita ingin sampaikan ini langsung tak ada kesan kalau kita masih ingkar terhadap perintah Tuhan, perintah Allah SWT. Satu. Yang kedua, jahil. Tak tahu cara berniaga, tak nak belajar, tak nak tanya, tak nak bincang, tak nak mengikuti jejak-jejak orang yang telah berjaya. Itu jahil. Artinya kita tak nak belajar, tak nak tanya, kita tak tahu. Yang ketiganya, adalah kita jahil, kita bodoh sombong. Artinya tak nak tanya, bila ditegur kita marah, bila orang bagi pandangan kita kecil hati, ataupun kita sombong sikit, tak nak terima pandangan orang yang ada kalanya sangat baik, tetapi oleh kerana kita ada kononnya harga diri ataupun ego dan sombong dan sebagainya, kita tak dengar. Yang keempat masalah kita ialah tahu tapi tak amal. Dengar dah nasihat tapi tak amal. Amal pula tapi tak istiqamah. Jadi ini tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan, saudara-saudari para pendengar yang saya muliakan, inilah dia antara masalah-masalah asas kepada kenapa kita sukar sangat nak menjadi usahawan yang terbilang, yang cemerlang, yang Allah redha, yang Tuhan beri bantuan dari masa ke masa, setiap masa. Sebenarnya tuan-puan yang saya muliakan, tangkal untuk orang yang berjaya ni sebenarnya ada dalam sepotong hadis. Rasulullah SAW pernah menyebut, mafhumnya lebih kurang berbunyi, sesungguhnya Allah sangat mengasihi seseorang yang apabila melakukan kerjanya, apa kerja pun kita buat dalam usaha kita untuk berniaga, untuk menjadi usahawan yang terbilang, apa pun kita buat dengan cara yang terbaik, nothing short of the best. Itu dia. Ini hadis riwayat Imam Tabrani. Jadi kalau inilah kita punya pegangan, ini tangkal kita, dan kita gunakan pula betul-betul yang akan saya senaikan sebentar lagi ni, insya-Allah tak dapat tidak Allah akan membantu kita dan kita akan terdorong untuk memasuki gulungan orang yang disebut sebagai usahawan yang terbilang. Sebab Nabi juga menyebut dalam hadis yang lain, ada 3 jenis manusia yang kita ni, ini hadis yang sangat popular yang semua orang dah dengar, tapi kadang-kadang kita
Macam buat dono je, tak nak dengar je. Yang pertama kata Nabi, orang yang berjaya, orang yang cemerlang, orang yang terbilang. Orang yang hari ini lebih baik daripada semalam. Orang yang sentiasa berubah. Dapat ilmu, dia amal. Dapat ilmu, dia amal. Ini orang yang berjaya. Mudah-mudahan tuan-puan yang mendengar, seperti juga saya, kita sama-sama masuk golongan orang yang berjaya, insya-Allah. Yang kedua, orang yang tertipu, terpedaya, dia tipu diri sendiri. Hari ini sama macam semalam. Dapat ilmu, dapat tip, ya, dapat petua, langsung tak amal. Just because kita sangka kita dah pandai. Ini orang yang terpedaya. Jangan anda jadi begitu. Ingat, ya, jangan begitu. Yang ketiga, orang yang celaka. Mudah-mudahan tuan-puan tidak begitu. Of course, mudah-mudahan saya, mudah-mudahan tidak begitu. Orang yang celaka. Hari ni lebih teruk dari semalam. Ya, dia makin lama makin patah semangat, makin give up, makin tak elok perangai, makin mudah terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik. Dan rumusan yang saya nak buat sekarang termaktub dalam satu kata-kata hikmat seorang usahawan, guru saya. Dia kata apa? Orang lain buat duit, anda sibuk buat alasan. Tetapi hakikatnya, kita tak boleh buat dua-dua sekali. Kalau kita buat alasan, kita tak boleh buat duit. Kalau kita buat duit, kita tak perlu beri alasan. Anda bagaimana? So, mulai hari ini insyaAllah, jangan beri alasan. Saya ulang lagi, jangan beri alasan. Jadi, ingat ya pesan saya tadi, ya. Orang yang buat duit, dia tak perlu buat alasan. Ya. Mudah-mudahan mulai hari ini, kita terus berusaha dengan cara betul. Tak perlu beri sebarang alasan untuk berjaya duniawi dan ukhrawi. Baik. Jadi sekarang kita terus bincang adik-adik, anak-anak, tuan-puan, saudara-saudari yang saya muliakan, yang sedang mendengar rakaman ini. Apakah dia langkah-langkah bijak? Ya. Usahawan yang terbilang. Yang pertama, inilah kadang orang tersasar dalam hidupnya. Dia tak faham apa yang dia masukkan usahawan yang terbilang. Apa yang dimasukkan dengan kejayaan dalam keusahawanan. Kita kata kita ni nak berjaya. Berjaya tu apa dia? Adakah berjaya tu dapat untung 200,000 sebulan? Adakah jadi jutawan yang mempunyai uang ataupun aset 200 juta, 1 bilion dan sebagainya sebagai berjaya? Ataupun orang itu berjaya kalau anda menganggap diri anda berjaya, kalau anda dapat bantu orang tua anda dengan mudah, dengan tak payah pening-pening tentang keuangan, senang membantu adik-beradik, senang membantu orang kampung yang miskin, senang membantu masjid surau yang anda hadiri tiap-tiap hari, ya? Mudah nak pergi umrah, haji ataupun amalan-amalan lain tiap-tiap tahun. Apa dia? Jadi, ramai orang kadang confused. Mereka tak pasti apa yang dimasukkan dengan kejayaan. Jadi, kalau kita tak pasti, maka takut-takut kita tak tahu sama ada kita dah sampai. Dan matlamat kita tadi begitu kabur, tak mendorong kita untuk bertindak. Langkah pertama ialah dengan bertindak. Jadi, nak bertindak macam mana kalau kita tak tahu apa yang kita masukkan dengan kejayaan yang ingin kita capai. Jadi, mudah-mudahan, ya, seperti yang saya selalu war-warkan dalam ceramah-ceramah saya. Ada seorang sahabat saya. Ya, ni perkara ni berlaku tahun 94. Saya masuk kereta buruknya. Dia letak dalam keretanya matlamatnya yang sangat cantik. Apa dia bubuh situ? Ya Allah, jadikan aku usahawan yang menjadi jutawan yang beriman menjelang Disember 1994. Dia bubuh matlamat jelas. Dia nak jadi usahawan yang beriman. Ya, jutawan yang beriman. That is the target dia. Artinya nak jadi orang yang ada juta-juta asetnya, at the same time nak jadi orang yang beriman. Anda bagaimana? Apakah yang anda masukkan dengan kejayaan? Apapun jenis perniagaan yang anda lakukan, apakah kejayaan yang ingin anda capai? Satu. Itu langkah pertama. Please, very very important. Of course, walau bagaimanapun jangan beri sebarang alasan. Yang kedua, untuk berjaya ni, adik-adik, anak-anak, saudara-saudari yang mendengar, ya, kita kena ada pengorbanan yang sewajarnya. Tidak ada kejayaan datang dengan menggolek ataupun yang datang dengan melayang. Tak kisahlah bulat ke pipih ke lonjong ke bujur ke, tak kisahlah. Tetapi tak ada kejayaan datang menggolek, tak ada kejayaan datang melayang. Tak ada.
So kita kena usaha dengan cara yang betul. Kena ada pengorbanan. Apa pun kena ada pengorbanan yang sewajarnya. Itu sunatullah. Itu hukum alam. Apa yang anda sanggup korbankan untuk berjaya? Korban masa, korban tenaga, korban rohani, dari segi makin beribadat dengan lebih, doa lebih, zikir lebih, itu pengorbanan segi rohani. Ya, adakah pengorbanan segi usaha-usahanya? Ya, dia akan cari ilmu, belajar, kejar orang yang telah berjaya dan sebagainya. Now, apakah pengorbanan yang sanggup anda lakukan? Tanpa pengorbanan, anda tidak mungkin mencapai kejayaan yang diharapkan. Ya, inilah kadang terutamanya orang Melayu Islam ni. Kadang mereka usahanya sikit nak untungnya banyak. Ataupun nak segera untung. Ini dia. Ya, satu masalah yang besar. Nombor 2. Nombor 3. Langkah bijak usahawan terbilang ialah meyakini diri sendiri dan disiplinkan diri. Dia yakin dia boleh jadi usahawan yang terbilang, yang cemerlang. Dia yakin. Ya, dan dia disiplinkan dirinya. Ini dua perkara yang sangat-sangat berkaitan. Yakin dan disiplin. Ada orang yakin dia boleh berjaya tapi tak disiplin. Ada orang yang disiplin tapi tak yakin. Kedua-duanya kena datang serentak insya-Allah. So, adik-adik, anak-anak, tuan-puan yang mendengar rakaman ini, cek. Ya, cek diri kita, kena yakinkan bahawa ya, insya-Allah kita akan dapat mencapai apa yang kita set atau yang kita targetkan, yang kita matlamatkan, dan disiplinkan diri. Kalau untuk berjaya, aku perlu bekerja 8 jam, 9 jam atau 10 jam. Itulah yang aku lakukan. Kalau nak berjaya ni, aku perlu ya untuk belajar ya dari orang yang telah berjaya. Untuk dengar nasihat. Untuk pergi pada sesi-sesi motivasi tiap-tiap minggu. Itulah yang akan aku lakukan. Anda bagaimana? Ini persoalan. Ingat. Jangan beri alasan. Dia Cina lain lah. Dia patutlah hebat. Dia Jawa. Nama pun tahu dah. Bin Kamsah. Yo cowok. Ada ke kita diperlunya. Yalah, nak jadikan cerita memanglah Jawa semua hebat. Itu memang dah nasib. Tapi jangan bagi alasan. Jangan bagi alasan. Okey ya. Gurau-gurau sikit lah. Jangan marah. Ya. Okey. Nombor 3. Nombor 4. Adik-adik, anak-anak. Ya. Sebenarnya, ada orang dah buat matlamat, saya nak jadi jutawan beriman. Betul. Tapi apa langkah pertamanya? Minggu pertama apa nak buat? Tiap-tiap minggu apa targetnya? Tiap-tiap bulan apa targetnya? Tiap-tiap 6 bulan apa targetnya? Tiap-tiap tahun apa targetnya? Jadi sebenarnya, pesan guru saya, dia kata, sebenarnya, kalau nak jadi orang yang cemerlang, usahawan terbilang, you fokus tiap-tiap hari. Kalau setiap hari anda cemerlang, kalau setiap hari anda cemerlang, insya-Allah setiap minggu anda cemerlang. Kalau setiap minggu anda cemerlang, insya-Allah setiap bulan anda cemerlang. Kalau setiap bulan anda cemerlang, setiap tahun anda cemerlang. Kalau tiap-tiap tahun anda cemerlang, mudah-mudahan sepanjang hayat anda cemerlang. Akan cantik begitu. Jadi, apa nak buat? Fokus atau beri tumpuan pada tiap-tiap hari anda. Berapa orang yang tiap hari ada matlamat yang khusus? Hari ni insya-Allah aku nak buat 1, 2, 3, 4 perkara. Aku nak jumpa dengan 5 orang prospek. Aku nak jumpa 2 klien. Hari ni aku nak dapat ya untung paling kurang insya-Allah RM100 insya-Allah. Ini targetnya tiap-tiap hari. Dan dengan target ini, target sebagai doa, target sebagai pendorong, target harian. Ya. Dan tolong ya tuan-tuan puan-puan tiap-tiap pagi bangun tidur, ya Allah, jadikan hari ini hari yang terbaik aku. Kalaulah aku mati hari ini, matikan aku dalam iman. Kalaulah aku masih panjang umur, jadikan hari ini hari yang terbaik, lebih baik daripada semalam. Ramai orang tak ada benda ni. Jadi macam mana nak melangkah ke arah kecemerlangan? Ya, ingat, jangan beri alasan. Yang kelima, ramai orang ni dia kadang mudah patah semangat. Terutamanya apa? Tak nak sebut lah. Terutamanya bangsa mana tak nak sebut. Kan orang marah. Jadi kita kena urus emosi kita dan urus pemikiran kita untuk mengawal tindakan. Tindak tanduk kita dipengaruhi oleh emosi. Emosi itu apa? Hati. Hati kita kena diurus dengan betul. Emosi itu jangan mudah patah semangat. Kadang-kadang orang perli sikit. Jumpa prospek yang pertama, tolak. Tak minat. Prospek kedua, tak minat. Orang ketiga, ya, ataupun klien yang ketiga, tak nak. Ya, akhirnya kita, payahlah macam ni. Dah 5 orang, aku ni memang muka suai lah. Muka aku bukan muka, usahawan lah. Muka aku ni muka welfare lah. Muka orang kesian tapi tak nak beli barang aku. Macam mana? Jadi kalau macam inilah cara kita berfikir. Emosi kita mudah patah semangat.
Macam mana tuan-puan nak jadi usahawan yang terbilang? Ya, tolonglah. Orang lain tu memang tak tahu malu. Dia tu memang bangsa yang tak tahu malu. Tengok dia bagi alasan. Orang lain buat duit, awak bagi alasan. Kita meniaga bukannya minta sedekah. Apa perlu nak malu? Malu bertempat. Malu itu sifat yang baik, tapi malu bertempat. Anda berniaga nak bagi khidmat sambil nak cari rezeki, bukan minta sedekah. Ingat tu. Ya? So, urus emosi anda. Betulkan hati, betulkan pemikiran. Husnuzon, bersangka baik bahawa insya-Allah rezeki aku akan datang. Insya-Allah rezeki aku akan datang. Langkah ke-6, adik-adik, anak-anak, ya. Ubah tindakan-tindakan kita. Ubah tindakan kita. Pecahkan kitaran negatif. Maksudnya begini, ya. Hari ni kita jumpa klien buat appointment. Caranya begini, orang nampak kaya tolak. Buat lagi cara yang sama, orang tolak. Buat cara yang sama, orang tolak. Kan Nabi dah kata, sebodoh-bodoh orang ni ialah orang yang dipatuk di ular yang sama, di lubang yang sama 2 kali. Itu bodoh. Goblok. Nak yang kata bahlul kan marah. Ya, memang bodoh. Ada ke? Ya, dia ulang lagi. Dah kalau kita buat cara pertama, orang tak indah, ya, orang tak kisah. Jangan ulang cara yang sama, cari cara berlain. Kalau anda masak satu resipi makanan, ya, tak apa sedap. Besok ulang lagi resipi yang sama, garanti tak sedap. Jadi jangan ulang resipi yang sama. Ubah sikit untuk mudah-mudahan berubah rasa. Ubah sikit pendekatan untuk berubah hasilnya. Adakah anda begitu? So, adik-adik anak-anak, pecahkan kitaran yang negatif. Ya, jangan sampai terus sengsara. Tukar tindakan, tukar amalan, ya, tukar cara kita berdoa dan sebagainya. Ya, nombor 6. Nombor 7, langkah yang ke-7, langkah bijak usahawan terbilang ini ialah jangan takut buat kesilapan dan tolonglah belajarlah daripada setiap kesilapan yang berlaku. Kesilapan ini asam garam hidup. Dari kesilapanlah kita belajar. Sebenarnya kata pakar-pakar, kata guru saya dan pengalaman saya sendiri. Sebenarnya kalau anda belajar komputer pun anda akan yakin apa yang saya cakap ini benar. Kita lebih banyak belajar daripada kesilapan, daripada kejayaan. Kalau kita cuba sekali terus berjaya, kita tak belajar banyak benda tau. Tapi kalau kita silap, kita sesat jalan, silap jalan. Oh, itu jalan lorong Haji Taib, ya. Oh, tu lorong Haji Aman, ya. Itu lorong Haji Ruslan, ya Allah. Tu lorong Haji Emi Suhaimi, Allah. Ya, jadi dia tahu. Tapi kalau kita menyesali diri, Allah, suwi betul hari ni. Ini bahasa-bahasa yang tak betul ni. Ya, ni. Ya. So jangan takut buat kesilapan dengan syarat. Setiap kesilapan kita buat, kita belajar. Oh, kalau aku approach begini, orang tak anda. Kalau aku sebut perkataan ni, memang orang kecil hati. Oh, kalau aku pandang-pandang anak isteri dia, masa aku nak jual program ni, ataupun jual insurans ni, memang dia marah, kecil hati, fed up, dia takkan beli apa-apa dari aku sebab aku mata kuliah tengok keluarganya. Contoh-contoh. Macam itulah. All these things kita belajar daripada pengalaman-pengalaman yang lepas, kesilapan-kesilapan yang lalu. Nombor 8. Sebelum kita dapat menjual barangan atau perkhidmatan yang kita nak sajikan pada pelanggan, kita kena jual diri kita. Artinya orang kena yakin penampilan kita macam mana, cakap kita macam mana, ya, barangan yang kita pamerkan macam mana. Kalau kita ni macam orang yang tidak diyakini, artinya orang tak boleh percaya kita. Tengok muka pun macam, minta maaf cakap, tabik cakap minta maaf, ya. Macam penyamun kata orang tu, ya. Muka kita macam orang yang tak ada iman lah. Allah, macam mana orang nak percaya? Ya, minta maaf lah, ya. So, tengok diri kita. So, jual diri dengan erti kata, betulkan penampilan diri kita. Ya, kemaskan diri kita. Ya, maniskan senyum kita. Yakinkan cakap kita. Ya, kalau kita jual barangan tentang kesihatan muka, ya, kesihatan, ya, kulit muka, minta maaf, ya, tapi muka kita masih banyak jerawat batu, jerawat bata, jerawat macam-macam lah, ya. Minta maaf lah, saya cakap ni terus terang, ya, saya pun ada jerawat juga, tapi jerawat saya jerawat pemanis, ya. Jadi kita kena betulkan diri kita dulu baru nak jual barangan. Macam mana saya jual ubat kurap, tuan, tapi tangan kita ada kurap kanan, kurap kiri, minta maaf, ya. Jadi macam mana orang nak yakin? So, jual diri, betulkan diri.
Ya, perkemaskan diri. And then, baru kita jual barangan dan perkhidmatan kita yang sewajarnya. Nombor 8. Nombor 9. Jadi kita jangan segan-segan lah tuan-puan. Kalau anda terlibat dengan perniagaan, kena kartu pula. Kartu nama, kad bisnes. Oh, this is my card. Oh, I'm sorry, this is my card. Jangan sampai kedekut. Ada orang tu kan, dia berniaga. Ya, tahun lepas ada bagi kad kan? Tak payahlah bagi kad lagi. Tahun lepas ada bagi. Orang kalau berniaga, kita kena bagi tahu orang, ini perniagaan saya, ini kad baru saya. Ini kad baru saya. Kad baru saya. Kata orang, ini kata orang ya. Kita kena bagi klien yang ada berpotensi besar 5 kali kad kita. Sebab dia tengok-tengok kad, dia lagi, dia lagi, dia lagi, 5 kali kad Muhammad Fazilah Kamsah keluar. Ingat dia ni memang layak aku panggil lah. Dia nampak, ni memang ong lah. 5 kali nama dia naik. Tengok tu. Ya, ikut kajian ya. 5 kali bagi kad nama kita kat orang, orang mudah panggil kita. Nampak? So, beritahu orang tentang perniagaan kita dengan bagi banyak-banyak kali kat kita. That you are in business. What kind of business? Itu dia. Ingat ni pesan saya ni. Langkah ke-9. Orang yang terbilang sebagai usahawan. Yang ke-10. Jadikan semua orang yang membantu anda. Kalau anda dalam multi-level marketing, contohnya downline anda. Kalau anda seorang penitoke, you punya pekerja. Kalau you usahawan yang jual minyak, bukan jual minyak yang diorang cakap tu. Kau ni jual minyak tak? Memang kita ada stesen minyak. Memang jual minyak lah. Ataupun orang minyak kita ni. Ya? Maka jadikan semua pekerja anda macam anda. Duplicate. Macam cerita Bollywood tu kan. Duplicate. Artinya jadikan semua kaki tangan kita, orang kita macam kita. Committed, sungguh-sungguh, hebat, cemerlang, senyum manis. Jangan awak seorang saja hebat. Orang keliling anda tak hebat, anda akan lingkup. Jadi, kita sebenarnya perlukan ramai orang bantu kita untuk sama-sama jadi orang yang cemerlang. Ya? Jadi, ini penting sangat untuk memastikan kita jadi usaha yang terbilang, kita bantu dan rangsang dan jadikan semua orang di sekitar kita sama hebat macam kita. InsyaAllah. Jangan beri alasan. Dan yang ke-11 pula. Langkah bijak usahawan cemerlang yang ke-11 ialah kita kena dorong, kita kena motivasikan downline kita ke pekerja kita, malah keluarga kita secara berterusan. Ya? Sebab kadang-kadang kita ni kan patah semangat sebab orang rumah, suami atau isteri kita ya membunuh semangat kita. So orang ni pun kita kena dorong. Of course lah, ya pekerja kita kadang naik semangat, kadang turun balik. Naik semangat, dia turun balik. Jadi tuan-tuan, puan-puan, ya, para usahawan atau bakal usahawan yang sedang mendengar rakaman ini, kita kena sentiasa memotivasikan ya orang kita, downline kita, upline kita, pekerja kita secara berterusan. Ya, sebab bila kita rangsang orang jadi bersemangat, kita pun naik share. Naik share sama. Ingat ya. Jadi orang yang cemerlang ni kena setiap masa dia dorong orang lain. Dorong orang lain. Dorong orang lain. Ya, itu langkah yang ke-11. Ya, langkah bijak usahawan yang terbilang. Ya, nombor 11. Nombor 12. Orang yang berjaya sebagai usahawan kena campur duduk sama dengan orang yang berjaya. Kalau kita campur dengan orang yang berjaya, ni berjaya secara positif lah. Ada orang berjaya tapi kadang perangannya tak elok. Jangan campur macam ni, kita pun jadi tak elok. Ya, ada orang yang hebat sebagai usahawan tapi orang yang tidak berterima kasih, tak bersyukur, tak keluar zakat pun, banyak menipu pun. Orang macam ini janganlah campur. Fahamlah kawan, ya? Jadi kita bergaul dengan mereka yang telah berjaya, lepas tu kita ikut jejak-jejak mereka. Insya-Allah kita akan sama-sama berjaya. Langkah nombor 12. Langkah nombor 13. Ini penting juga ni tuan-puan, adik-adik, anak-anak yang saya muliakan ya. Kita kena pimpin orang lain melalui teladan. Pimpin siapa? Pimpin orang sekeliling kita, keluarga kita, pekerja kita. Melalui teladan. Ya? Jangan berhenti membentuk jaring-jaring persahabatan. Cari kawan. Sebagai usahawan, sebagai orang yang terlibat dalam bisnes, kawan kena ramai. Tak rugi ramai kawan tuan. Tak rugi belanja orang tiap-tiap pagi minum. Mudah-mudahan yang dibelanja tu saya lah. Allah, janganlah kedekut dia, oi.
Ya, la in syakartum la azidannakum. Makin banyak kita bersyukur, makin banyak Allah bagi kita. So, jangan takutlah. Ya, so cari kawan baru, maintain, kekalkan kawan lama, dan kita pimpin melalui tindakan kita. Orang banyak bertindak berdasarkan pada contoh-contoh yang mereka lihat, bukan pada kata-kata yang dihamburkan. Ini semua orang tahu. Jadi tuan-puan, usahawan-usahawan, so pimpin anak buah kita, pekerja kita, pimpin diri kita, ya, dengan tindakan-tindakan positif, ya. Lepas tu kita mencari kawan-kawan baru yang dapat sama-sama membantu kita. Ya, langkah 13. Langkah 14. Kadang kita punya jenis bisnes ni agak kompleks, agak rumit. Jadi macam mana orang nak ikut? Macam mana pekerja kita nak faham? Macam mana downline kita nak ikut, ya, tindakan kita kalau langkah-langkah yang kita suruh mereka buat tu terlampau kompleks, terlampau rumit. Jadi orang yang bijak akan merutinkan, ya, ataupun menjadikan tindakan-tindakan tu tindakan yang biasa. Kalau ada 10 langkah kena buat, pemudahkan jadi 3 langkah. Ini dia langkah-langkah orang cemerlang yang saya belajar daripada luar negara. Mana tempat pun saya lihat, orang yang cemerlang ni dalam perniagaan, dia memudahkan dia punya prosedur, dia punya paperwork, dia punya birokrasi. Kan kita selalu dengar, Allah banyak sangat birokrasi. Ni karenah birokrasi menyebabkan hancur. So bisnes pun kalau banyak sangat dia punya prosedur yang menyulitkan, banyak sangat nak isi borang, banyak, orang tak minat lah. Orang tak minat. So bisnes anda macam mana? Rumit sangat ke? Prosedurnya banyak sangat ke? Banyak sangat borang nak isi ke? Kalau adalah tak payah isi borang, dengan online saja. Order online. Allah cantiknya. Ini dia. SMS saja. Jadi permudahkan, rutikan pula tu lain lagi. Rutinkan tindakan kita. Ya, agar kita mudah diikuti oleh orang lain, mudah membuat bisnes. Nombor 14. Nombor 15. Ini dia. Kadang tak kontak, tanda tak sayang. Tak berkomunikasi, tanda tak kisah. Ini terutamanya kalau kita punya klien, kita punya pekerja, kita punya downline, kita punya orang keliling kita, ramai orang perempuan. Malahan orang lelaki pun sama. Orang lelaki pun seronok kalau kita ajak berbual, ajak berbincang, tegur menegur, bertaaruf dari masa ke masa. Orang akan seronok. Jadi, langkah bijak orang yang terbilang dalam perniagaan ini, sentiasa berkomunikasi dengan orang lain. Yang mulutnya peramah. Kita nak berniaga, apa jenis perniagaan pun, tak boleh senyap. Ya? Kalau tak boleh cakap, hantar SMS. Tak boleh cakap, hantar email. Tak boleh cakap, hantar kad. Ya? Hantar maklumat melalui internet dan sebagainya. Ya? So, sentiasa berkomunikasi. Dan ikut kajian, ya, kita kena hubungi klien lama 4-5 kali untuk dapat bisnes baru. Kita kena hubungi semula klien atau pelanggan lama 4-5 kali untuk dapat bisnes baru. Ya? Lebih mudah untuk mendapat bisnes daripada klien lama berbanding untuk cari klien baru. So, maksudnya apa? Komunikasi. Hubungi mereka. Jangan dah dapat je satu bisnes, okey cukup. Dia tak diminta lagi. Alah, dia tak, biarkan dia minta. Alah, belanja telefon kan mahal. Ini kalau macam ini kedekutnya punya konsep, susahlah nak maju sebagai usahawan. Ingatnya pesan pakcik? Nombor 15. Nombor 16. Beri layanan kepada pelanggan melebihi pengharapan. Dia ingat dia beli satu barang, dia dapat satu, tapi dia dapat 3. Dia dapat barang, dia dapat kawan, dia dapat doa. Dia dapat pula, imbuhan-imbuhan lain yang tak disangka-sangka. Macam mana orang tak sayang kat kita, tak seronok buat bisnes kita. Ya? Dia nak beli kereta dari kita salesman, car salesman. Tapi kita dapat jadi sahabat, kita bagi doa pengasih supaya isterinya lebih kasih. Ya? Contohlah, doa untuk pelembut hati contohnya. Kita bagi pula kain pencuci kereta. Bagi pula shampoo cuci kita harga RM10. Tapi RM10 punya pasal yang kita dapat cara seludup, janganlah cara seludup, cara betul lah. Yang gurau sikit tu. Ya? So, ini tuan-puan yang saya mulakan. Beri sesuatu kepada pelanggan kita melebihi pengharapannya. When they get more than what they expect, they become so happy, they will come back to you with more business, insyaAllah. Tu dia cakap orang putih lah sikit-sikit.
Bila mereka dapat lebih daripada apa yang mereka harapkan, mereka punya seronok, akhirnya mereka akan jadi pelanggan yang setia dan akan banyak lagi berurusan dengan kita. Nampak tak? Ini separuh businessman. Dia nak A dapat A. Ini kadang businessman orang Cina. Ya, lebih dia. Ya, ingat tak kalau kat pasar? Alah, encik punya pasal lah. Satu kati lah. Saya kasihlah 2 ekor lagi ikan. Ini ikan bilis apa kisah. Kita sama-sama cuba abang Ali apa. Ya, dia bagi lebih sikit. Padahal tadi timbang pun macam tak kena je. Tapi dia bagi sejemput punya sal. Hui, seronok. Dia bagi lebih ke abang. Cuba timbang balik ke rumah. Sama je. Ni dia. Ni contoh-contoh yang anda sentiasa lihat tapi kadang tak belajar daripada apa yang kita nampak. Nombor 17. Sentiasa bercakap tentang apa yang anda jual, tentang apa khidmat yang anda berikan, ya. Dan kita cakap kat orang tu dengan penuh semangat. Jangan pula kita malu-malu. Saya ni sebenarnya, saya punya bisnes sebenarnya potong motor. Orang kata Tok Mudim, tapi sebenarnya bisnes saya ni potong-memotong. Dan malu-malu pula. Saya seorang doktor. Tiap-tiap cuti sekolah memang saya menjalankan khatan beramai-ramai. Pelanggan saya yang mutakhir umurnya baru 72 tahun. Saudara baru. Allah mak punya lihat. Saya kena pakai gergaji. Contohlah. Ini kita baru dengar apa kat Sarawak. Saya seronok. Tengok gambar sama. Orang berkatan umur 72 tahun. Dan anak beranak. Saya punya seronok macam nak berkatan balik. Itu janganlah. Saya pun dah lama berkatan dulu. So kita kena, kata orang tu apa ni? Sentiasa bercakap tentang barangan kita, khidmat kita dengan penuh semangat agar orang pun semangat. Dia tu memang yakin betul. Ini ubat saya ni ataupun vitamin yang saya berjual ni. Dengar khabar okey lah. Tapi dengan orang lain pun tak kurang lah. Kalau macam itulah cakap orang kata, tak semangat dia pun macam tak je. Kita kena bercakap tentang barangan dan khidmat kita begitu dengan penuh semangat, yakin. Tapi jangan berbohong. Jangan berbohong. Sekali orang tangkap kita berbohong, habis bisnes kita. 17. Ingat, jangan beri sebarang alasan. Apa buat pun, jangan beri alasan. Kita bagi yang terbaik. Nombor 18. Belajar dari pengalaman orang yang lain yang telah berjaya. Sama ada dalam bisnes yang kita lakukan atau bisnes lain yang mungkin serupa dengannya, sewaktu dengannya, setempat dengannya. Ya, tak kisahlah. Kita jual vitamin, orang jual kereta. Tapi mungkin ada tip-tip yang kita boleh ikut tip-tip dia. Belajar daripada pengalaman orang lain. Jangan kita, minta maaf ya, bodoh sombong. Jangan kita ingat cara kita yang terbaik. Mungkin ada orang lain yang mempunyai kaedah yang lebih baik dari kita. So, belajar daripada pengalaman orang lain yang telah berjaya. Nampak tak? 18. Nombor 19. Ini pun penting sangat. Di zaman mutakhir ni kita ada komputer. Semua orang bawa laptop ke ujung ke hilir, ke hulu ke hilir. Ya? Ke ujung ke pangkal kata orang tu. Ya? Jadi kita kena perkemaskan sistem penyimpanan maklumat. Every time kita ada bisnes, kita masukkan maklumat dalam kita punya komputer, ya. Ada database yang lengkap. Jadi mudah kita untuk mengulangi, ya, untuk membuat peringatan-peringatan, untuk hantar birthday card kepada pelanggan kita, untuk hantar birthday card kepada anak pelanggan kita. Bayangkan, ya, kita sebagai seorang usahawan, kita hantar kad hari jadi kepada anak pelanggan kita. Seronok dia. Bapak pun terlupa nak bagi kad. Kita yang bukan bapak dia boleh ingat. Dia cukup. Hebatlah. Saya seronok bila saya dapat kad daripada tempat saya repair kereta, tempat saya beli kereta. Saya seronok dapat kad birthday card lah daripada orang. Nampak? Ni contoh-contoh sebenar yang tuan-puan mungkin dah ada pengalaman. So kita pun ada pengalaman. Therefore, perkemaskan kita sistem penyimpanan maklumat agar you dapat buat ni semua. You dapat follow up, ya, dan follow through dengan berbagai-bagai maklumat tambahan. Nombor 20. Ini penting sangat. Dalam bisnes sering ada kabar-kabar angin, berita angin, fitnah memfitnah atas sebab yang anda sedia maklum. Jadi, elakkan berita angin atau memburuk-burukkan orang lain. Kalau kita burukkan produk orang, barangan orang, khidmat orang, orang ramai akan memburuk-burukkan khidmat kita.
Kalau kita jual suatu barangan yang sama dengan orang lain, oh barang dia pun baik, barang saya pun baik. Bezanya ialah ni. Terangkan pegawai kita. Dia kata, dia tu nama je sama tapi lain. Itu kalau tampal pun senyang tercabut. Saya punya tampal 3-4 hari tak tanggal. Nak mandi pun tak tanggal. Kalau kita memburuk-burukkan barangan orang, memanglah orang akan memburuk-burukkan barangan kita. So ingat adik-adik anak-anak, elakkan berita angin. Jangan sebarkan berita buruk tentang orang lain. Kita sebarkan berita baik tentang barangan kita, khidmat kita. Ini yang penting. Sebab banyak saya lihat dalam pasaran, perkara-perkara yang kita memburuk-burukkan hak orang lain, akhirnya hak kita akan orang benci. Ingat, jangan beri alasan. Buat duit dengan cara yang betul. Kita tinjau pula langkah bijak usahawan cemerlang yang ke-21. Langkah bijak ni mudah aja. Tapi kadang orang yang kedekut, tak tahulah macam anda yang dengar, tak kedekut lah sebab you dah pinjam ke beli ke rakaman tu, awak tak kedekut. Jom, lakukan sedikit pelaburan sebenarnya. Untuk jadi usahawan yang cemerlang. Beli buku untuk dibaca, beli kaset, beli CD, VCD, majalah, pergi kursus, pergi seminar dari masa ke masa. Ini semua amat penting. Sebab nak berjaya sebagai usahawan, kena ada ilmu. Macam mana nak dapat ilmu kalau tak melabur? Kita nak dapat ilmu dari orang berpengalaman pun kena ajak dia makan. Kitalah belanja. Janganlah minta maaf lah. Bukanlah kat warung roti canai sekeping 80 sen. Dia tarik kurang manis 80 sen. Itu you punya pelaburan untuk dapat idea untuk dapat juta-juta. Gila koma. Kata orang perak, gila koma. Janganlah. Saya pinjam-pinjam ni jangan marah ya. Okey. So, adik-adik, anak-anak, tuan-puan yang saya muliakan, kita kena buat pelaburan lah. Pelaburan yang munasabah, pulangannya munasabah. Pelaburan yang besar dan terancang dan bijaksana, insya-Allah akan membawa pulangan yang bijaksana, yang best, yang banyak. Kalau orang nak masuk kedai kita, kenalah buat kata orang tu parkir sikit depan kedai, ataupun dia punya tile yang cantik-cantik. Modal lah sikit dalam mungkin 1,200. Ada kecomok je, taik burung kat depan, taik cecak kat depan, taik kucing kat depan. Siapa nak masuk kedai kita? Nak tengok dia cantikkan dia punya gerai makanan tu. Ada pula video-video CD-CD yang cantik-cantik. Wrestling janganlah. Adakah orang nak makan, tengok orang pukul sana, pukul sini, patah sana, patah sini. Ingat ni kedai nak jual sup tulang ke? Macam patah-patah tulang orang. Okey. So, jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia. Contoh-contoh pelaburan. Langkah yang kedua, ini sangat baiklah. Sebenarnya ini pun semua orang tahu. Untuk dapat memajukan bisnes kita dengan cemerlang, kita kena sedekahkan. Kita infakkan sebahagian daripada keuntungan kita, pendapatan kita kepada orang yang munasabah menerimanya. Orang miskin, anak-anak yatim, orang yang menjalankan usaha-usaha fi sabilillah, orang yang perlukan bantuan untuk merawat, Dan saya baca satu kitab, ni seronok. Saya baca ni seronok, tapi orang rumah saya dia risau. Dia kata salah satu langkah untuk berjaya ialah tolong janda-janda. Dan ustaz saya pula pesan, cara terbaik untuk menyolong janda ialah kahwinilah maknya. Itu yang saya sedih. Sebab tak mampu nak buat. Bagilah anda yang dengar ni, andalah buat. Tak, ini semua cakap ulama-ulama. Janganlah pula loyo buruk. Ini betul ni. Jadi kita sedekahkan sebahagian untuk tolong orang. Dan mungkin orang yang kita tolong ialah janda-janda yang tak mampu. Utamanya janda muda. Sebab anaknya kecil-kecil, jadi tolong. Janda yang dah tua, anaknya dah besar-besar, boleh tolong dia. Biarlah orang lain yang tolong. Ini gurau-gurau, tapi tengok, pakai logik tu. Sedekahkan sebahagian. InsyaAllah. Ingat pesan Nabi pada Ali, wahai Ali, kalau kau bagi satu dengan ikhlas, sedekah satu benda dengan ikhlas, Allah bagi balik 10. Tengok. Jadi kalau anda sedekah dengan ikhlas RM1,000, 10,000 akan masuk. Janganlah loyo buruk. Yakinlah. Jangan sekadar ainul yakin. Kita kena hakul yakin. Jangan tengok baru yakin. Yakinlah. Satu kita bagi dengan ikhlas, 10 datang balik. Ni Allah punya janji. Jadi kita sedekahkan.
sebahagian daripada pendapatan kita. Ya, janganlah sibuk bagi alasan, alah, macam mana? Kan kita bagikan lagi bajet. Inilah orang macam ni memang susah nak maju. Langkah 23. Jadi sebenarnya ilmu Allah ni luas. Teknologi berubah, bisnes berubah, ya. Jadi kita kena berterusan belajar dan berterusan mengajar. Kita belajar ilmu baru, kita ajar anak buah kita, downline kita, pekerja kita, keluarga kita. Saya kena pesan kat diri saya ni. Ya, apa pun yang saya belajar, saya akan pesan kat isteri saya, pesan kat anak saya untuk sama-sama kita. Ya, sebab orang yang terbaik, kata Nabi, ialah orang yang sentiasa belajar Quran ke, belajar ilmu ya, dunia ke, ilmu akhirat ke, yang baik-baiklah. Allah sangat suka tu. Ya, orang yang terbaiklah orang yang sentiasa belajar atau mengajar atau membantu orang belajar atau membantu orang mengajar. Jadi kita kena terus belajar dan mengajar untuk dapat bantuan Allah, ya, hidayah Allah, rezeki dari Allah yang mencurah-curah. Ya, ilmu tentang perniagaan, ilmu tentang agama, ilmu tentang pelaburan, ilmu tentang nak tolong orang lain dan sebagainya. 23. Langkah 24. Jadikan diri anda sebagai contoh yang baik. Sebab kalau kita contoh yang baik kepada orang lain, insya-Allah lah, ya, orang akan yakin tentang barangan yang kita jual. Kita sebagai modelnya, model kepada barangan kita. Kita kalau menjual kereta kita, yang kita jual tu, saya jual kereta Kelisa, tapi saya pakai Volvo. Orang kata, dia ni cakap tak sebab bikin. Just because you seorang usahawan yang hebat, janganlah tayang you punya kereta besar. Ya, kita jual kereta tu, kita pakai kereta tu lah, bawang yakin tengok. Saya pakai kereta ni, ya, dah 17 tahun. Padahal Kelisa baru setahun dalam pasaran. 17 tahun saya pakai kereta ni. Ya, nampak je baru tapi jangan bohong, ya. Ini saya gurau tadi. Jangan berbohong dalam berniaga. Sebab ini memang tak berkat rezeki. Ya, dan tidak ada bohong sunat dalam hidup ini. Ini ada orang mengajar pula bohong sunat. Mana ada? Ya, orang tu patut disunatkan balik. Kalau gitu cakapnya. Ya. So kita kena jadikan diri kita sebagai contoh yang terbaik, sebagai usahawan terbaik. Kalau kita orang yang menjual alat-alat exercise, kita pakai. Macam kalau saya jual exercise memang lakulah sebab tangan saya berketul-ketul, perut saya berketul-ketul. Ya, memang body macam, kata orang macam Salman Khan, tapi saya tak nak mengakulah, tapi orang kata. Jadi kalau kita contoh yang baik, orang akan yakin dengan apa yang kita jual. Ini tak betul. Ya, contoh baik pula. Tengok orang tu. Itu dah pakai saya punya barang tu. Tengok orang tu. Dia dah pakai barang saya. Awak yang menjual barang tu, dah pakai belum? Dah usaha belum? Minta maaf lah tuan. Kalau tuan jual barangan exercise tapi you, minta maaf ya, you boroi, you gemuk gedempung, I tak beryakin lah. I tak yakin. Ini dia. Nombor 25. Ini penting sangat. Kalau kita meniaga dan kita ada rakan kongsi, kita ada pekerja dalam perniagaan kita tu, mesti satu hati. Sebab Nabi berpesan, Allah tak pandang kumpulan yang berpecah belah. Allah tak pandang soft yang berpecah-pecah, yang bengkang-bengkok, yang tak lurus. Nampak? Jadi kalau kita berniaga, kita buat kedai runcit, suami isteri bergaduh selalu, orang tak masuk kedai kita lah. Kalau kita ada satu kilang, pekerja 80 orang, tapi kaki tangan asyik bergaduh je. Ada klik-klik. Ini klik Jawa, ni klik Kelantan, ni klik Terengganu, ni klik Sabah, ni klik Boyan. Ya? Ni klik yang poligami, yang kita yang klik bujang. Tak mau. Please, very, very important. Allah tak pandang kumpulan yang tak satu hati, yang berpecah belah. Allah tak pandang. Therefore, suami isteri, ya, rapatkan barisan. Pekerja-pekerja, satukan hati. Caranya, semayang berjamaah, buat kerja berjamaah, ya, buat peringatan dari masa ke masa, kunduri selamat dari hari ke hari, tiap-tiap pagi petang doa ramai-ramai, atau doa secara infradi ataupun persorangan. Tak kisahlah, tapi cari jalan untuk satukan hati anda yang terlibat dalam bisnes yang berkenaan. Ya, very, very important. Ingat pesan saya, jangan ada alasan apa-apa, sebab kita kena usaha dan terus berjaya. Jangan beri alasan. Langkah 26. Ini pun berkaitan dengan 25 tadi. Sokongan padu daripada pasangan atau keluarga amat penting. Orang bujang, mak bapak kena reda usaha anda. Ini ramai orang yang terlibat dengan bisnes kadang. Engkau ada diploma, engkau ada stamp paket, engkau ada apa-apa itu, ijazah. Bapak pun sebut tak sebut. Itu jazah-jazah tu engkau ada tu, engkau nak buat apa, engkau buat bisnes. Kenapa engkau tak makan gaji? Kan senang kerja dengan kerajaan, kenyang kilang. Kok jual barang dari rumah ke rumah? Kata bapak. Allah.
Padahal Nabi pesan. Ya, awal perbincangan kita tadi. 9 daripada 10 rezeki daripada kegiatan jual beli, perniagaan. Jadi yang mak bapak sibuk, anak makan gaji ke, makan kilang ke, makan jabatan kerajaan ke. Mak contoh kerja dengan jabatan kerajaan. Ya, kenapa mak, bapak? Ini dia. Anak kita ni insya-Allah, insya-Allah akan banyak rezeki dalam perniagaan. Kena ada keyakinan dan bagi sokongan. Tetapi anak-anak bujang kena mak bapak reda, sebab Nabi dah pesan, Allah akan reda pada kamu kalau mak bapak mak reda kat kamu. Dan kalau anda sudah berumah tangga, kalau isteri nak berniaga, mesti dapatkan reda suami, restu suami, sokongan suami. Dan anda suami, just because anda suami, jangan pula, kita orang jantan, takkanlah kita nak kena kontrol, nak minta izin kat orang perempuan. Maunya kita. Ini yang lingkup bisnes. Isteri kena bagi sokongan, kena support, kena doakan, barulah kita maju. Nampak? Langkah 27. Ini yang saya kesal kadang-kadang. Ada orang makin kaya, makin tak guna. Makin kaya, makin buaya. Kata orang Parit. Makin kaya, makin buaya. Ini yang tanda ni. Patutnya kejayaan menjadikan kita bertambah baik, bertambah ikhlas, bertambah pemurah, bertambah rajin tolong orang. Terutama itu yang saya sebut nombor tadi. Janda-janda tu. Contoh. Jangan pula awak itu je awak fokus. Ya, kita tolong. Kejayaan harus menjadikan anda bertambah baik. Sia-sia anda berjaya. Sia-sia anda maju. Sia-sia anda menjadi kaya. Kalau anda punya perangai tak elok, makin kedekut, makin tak tambah ilmu. Pada saya, anak-anak, adik-adik, tuan-puan saya mulakan. Kejayaan yang hakiki ialah bila kita rezeki bertambah baik. Kita makin rapat pada Allah. Itulah dia. Rahmat hidayat Allah. Kalau kita bertambah kaya, bertambah mewah, tapi bertambah jauh daripada Allah, itu namanya istidraj. Sesuatu yang Allah beri dengan menyampahlah, dengan fed up artinya. Jangan sampai Allah benci kita. So, kejayaan harus menjadikan anda bertambah baik, bertambah ikhlas, bertambah pemurah, bertambah amanah. Comprende. Itu cakap orang Perancis tu. Perancis pula. Orang Spanyol. Ya, okey. Nombor 28, adik-adik anak-anak. Kejayaan. Kejayaan harus disertakan dengan takwa. Ini pun berkaitan dengan nombor 27. Ya. Mudah-mudahan kejayaan yang kita terima itu, ya, kita sertakan dengan takwa kepada Allah. Artinya apa? Dalam bisnes ni, adik-adik anak-anak, kadang-kadang kita terlibat dengan sesuatu yang mencabar. Ada orang kata, kita nak dapat tender, kena rasuah. Kita kalau nak dapat projek tu, kena rasuah, kena ada pelincir. Enggak ada pelincir, enggak bisa jalan. Ini yang rosak. Siapa kata ni? Apa kata pula? Kita memang tengok apa? Siapa kau tak ada duit-duit rasuah semua, tak maunya, tak dapatnya projek. Saya tak nak mengata siapa-siapa. Ini realiti seluruh dunia. Jangan ada orang mengatakan, oi, apa buktinya? Saya tak kata siapa-siapa. Yang perasan tu memanglah, yang makan pedas memanglah terasa cili. Dia bahasa moden. Ya, yang makan pedas terasa cili lah. Kita yang makan cili, of course lah rasa enak. Ya, memanglah. Ya, so, jadi tuan-tuan, puan-puan, jangan sampai terlibat dengan benda tak betul. Ya, ada orang kata, tauke besar ni nak bagi bisnes kita, tapi dia nak kita, Allah, ni adalah dia nak orang perempuan pula. Ini contoh-contoh yang biasa kita dengar. Bukan dalam drama. Realitinya. Saya geleng kepala lah. Minta maaf tuan-puan. Saya terlibat dalam bisnes ni dah 10 tahun lebih kurang lah. Yang lebih dari 10 tahun. Tapi insyaAllah lah, kita cuba untuk tidak langsung terlibat dengan benda-benda yang Allah tegah ni. Rishwah, dengan riba, dengan benda-benda yang bukan-bukan ni, insyaAllah lah Allah akan reda. Kalau kita dapat 1000 tapi berkat, lebih baik, lebih muai daripada dapat 1,000,000 tapi tak berkat, hancur. Nampak? Nombor 28. Langkah 29. Adik-adik, anak-anak, makin maju bisnes kita, makin sibuk. Makin sibuk bisnes kita, makinlah kita tertekan. Ya, makan tak tentu masa, exercise tak dan, sembahyang berjemaah tak sempat. Rosak.
rosak. Jadi, urus diri kita. Urus diri kita dengan stress management ataupun pengurusan stres. Exercise, diet, ya, ambil cuti yang terbaiklah pergi ke Mekah buat umrah, ya. Setahun sekali ke, ya, bila ni, lepas tu apa? Cuti bersantai dengan keluarga, pergi honeymoon. Okey, itu cara-caranya, ya. Jangan tak ada masa untuk exercise. Please, saya pesan kat diri saya ni, ya. Secomel-comel saya pun saya kena exercise. Saya exercise 3-4 kali seminggu insya-Allah. Saya berlari ke, berjoging ke, ya, berpeluh-peluh lah insya-Allah lah. Saya pesan kat diri saya ni, ya, tolong exercise. Diet, makan betul-betul. 80% penyakit datang dari perut, tuan-puan. Jadi anda bisnes, anda hebat, anda maju, kadang-kadang anda ada kemampuan yang lebih sikit, jadi kadang tak urus diri. Makan tak, tak berstemit lah kata orang bandar. Tak berstemit, ya, maklumlah, ya. So, orang makan satu lauk, kata Nabi, makan satu lauk. Kita mampu makan 10 lauk. Chinese dinner, 11 courses, 11 lauk lah tu. Sekali-sekala bolehlah bermanja-manjakan diri. Tapi kalau dah tiap-tiap minggu, 11 courses, 9 courses, tak naas badan. 80% penyakit datang dari perut, kata Nabi. Yeah? So, exercise, diet, yeah? Rehat, bersantai dengan keluarga, bergurau dengan keluarga, ada masa untuk keluarga. Ini semua kaedah-kaedah untuk urus stres. Ya? Dan banyak lagi kaedah-kaedah lain yang anda sedia tahu. Tapi maksudnya jangan lupa diri. Yang ke-30, adik-adik anak-anak yang saya mulakan. Seimbangkan hidup anda. Artinya, kalau kita sebagai usahawan terbilang kat tempat bisnes kita, kita bukan main hebat, disiplin, bersemangat. Kat rumah macam mana kat rumah? Kat rumah macam mana? Ada orang bilang, ramai orang mudah ketawa, mudah senyum, mudah semangat di luar rumah berbanding dalam rumah. Ramai orang mudah lemah lembut dengan pelanggan, dengan klien, dengan sesiapalah. Tapi mudah kasar dengan anak, dengan isteri, dengan suami. Kesian. Seimbang ke? Ada orang dengan bisnes hebat. Masjid tak pernah jenguk. Tak seimbang, tuan. Ada orang hebat, belanja sana, belanja sini, untuk itu, untuk ini. Tapi, belanja untuk masjid tak ada. Belanja untuk orang miskin tak ada. Ya, sedekah untuk... Tak, tapi kalau untuk benda-benda lain yang pendek kata, yang tak apa-apa bagus lah. Bukan main mudah, pemurah. Tapi benda yang elok, tak pula pemurah dia. Ini tak seimbang. Jadi mudah-mudahan, saya pesan kat diri saya dan anda semua yang mendengar rakaman ini, seimbang hidup kita. Ya, di tempat bisnes, hebat. Di rumah, hebat. Di masjid, hebat. Dalam masyarakat, hebat. Di mana pun kita, insya-Allah hebat. Itu namanya seimbang. Luar dalam, hebat. Jadikan semua kegiatan kita sebagai ibadah. Sebab, entah besok, entah lusa, kita bertemu dengan pencipta kita. Ingat. Adik-adik, anak-anak, tuan-puan yang saya muliakan, sebagai penutup perbincangan kita ni, mari kita bincang sikitlah, ya, apakah dia amalan-amalan untuk kita mudah-mudah rezeki agar bisnes ataupun perniagaan yang kita jalankan itu akan Allah rahmati, berkati dan muai rezeki kita. 1. Patuh suruhan Allah dan banyak-banyak berdoa. Jangan tinggal solat. Banyakkan baca Quran, ya, banyakkan baca Quran. Ulang, banyakkan baca Quran dan banyak berdoa. 1. Keduanya, cari keberkatan dalam usaha kita, ya. Artinya jangan terlibat dengan benda-benda yang saya dah sebut tadi tu, yang syubhat, ya. Banyakkan sedekah, ya. Banyakkan sedekah. InsyaAllah rezeki jadi muai. Rezeki jadi muai dan kita banyak bersyukur dengan setiap sen yang kita terima. 2. Ketiganya, pesan Nabi. Anak-anak yang tidak doakan mak bapaknya akan tertutup pintu rezeki. Therefore, kita doakan mak bapak kita yang masih hidup, apatah lagi yang sudah meninggal dunia. Kita doakan mak bapak kita setiap masa. Lepas solat, bila kita terkenang mak bapak kita, sambil kita bawa kita, sambil kita berniaga, teringat mak bapak, doakan, ya Allah selamatkan mak bapak aku. Terima taubat mereka, ampunkan mereka, masukkan mereka dalam gulungan yang kau redha dan sebagainya. Ya? Nombor 3. Nombor 4. Solat taubat. Istighfar banyak-banyak. Bila solat taubat dan istighfar banyak-banyak, Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita, ya, dan Allah akan berikan rezeki
yang melimpah ruah. Pintu rezeki akan terbuka bila dosa-dosa kita Allah telah kifarahkan dengan berbagai-bagai cara. Nombor 5, solat isyraq, solat duha tiap-tiap hari. Ini pesan ulama-ulama bagaimana nak menggamit rezeki Allah. Solat isyraq, solat duha tiap-tiap hari. Ataupun sekerap mungkin yang anda mampu lakukan. Saya pesan kat diri anda dan diri saya. Nombor 6, baca ayat 1000 dinar 3 kali selepas solat. Nampak? Masuk kedai, keluar kedai. Kalau anda ada kedai, masuk kilang, keluar kilang. Ya, baca ayat 1000 dinar. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadrah. Ini doa untuk pembuka pintu rezeki kata orang. Ya, sebenarnya doa ni sebenarnya untuk selesaikan masalah, untuk buka pintu rezeki dan untuk mudah kita redha dengan Allah. Nombor 7, banyak sedekah dengan ikhlas. Banyak sedekah dengan ikhlas, insya-Allah rezeki kita melimpah ruah. Nombor 8, berkaitan dengan ni, bantu anak yatim, orang miskin, usaha fisabilillah, orang nak sambung pelajaran, orang yang bayar hutang, and so on and so forth. Kita tolong ni. Nombor 9, ini boleh. Mudah sangat ni. Beri binatang makan. Ya, beli makanan burung untuk kita tabur kat keliling rumah kita atau meletak kat tempat-tempat strategik di keliling rumah kita. Ni banyak orang putih buat. Orang putih, orang yang bertamadun, saya tengok ya, mereka beli makanan burung, mereka berikan makanan ni di tempat-tempat untuk burung-burung yang bebas sekitar rumah. Tetapi jangan memelihara burung dalam sangkar. Ini akan menyempitkan rezeki, akan kita sebenarnya menyeksa binatang dan takut-takut susah nak mengucap bila sakaratul maut. Ini sebenarnya nasihat ulama. Tolong ya adik-adik anak-anak, jangan menyeksa binatang. Contohnya, memelihara burung dalam sangkar. Ya? Nombor 9. Nombor 10, sentiasa bersangka baik. Maafkan orang, minta maaf selalu, senyum selalu. Muka kita akan jadi muka orang yang banyak rezeki. Muka rezeki lah, muka welfare. Ya, dan sebagainya. Ya, okey. Apa lagi kata ulama-ulama cara nak buka pintu rezeki? Nombor 11. Tunaikan haji, tunaikan umrah, ya. Paling kurang sekali lah. Tapi kalau haji tu kalau paling kurang sekali, umrah tu kalau ada peluang, ada rezeki, buatlah 2-3 kali, ya. Banyak kali tak apa. Haji dan umrah kata ulama akan membuka pintu rezeki. Sebenarnya ada ayat Quran yang berkaitan. Langkah ke-12. Bantu orang yang lemah, orang yang berpenyakit, orang yang perlukan bantuan kesihatan, orang yang anak-anaknya cacat. Ini bantu orang yang lemah. Ya. Di samping bantu golongan-golongan yang telah kita sebut terdahulu dari itu. Ya. Yang ke-13, sambung silaturahim. Ini pun juga pembintu pintu rezeki. Pembuka pintu rezeki ialah sambung silaturahim. Kalau anda telah bergaduh dengan orang, sambung balik. Ya. Cari sahabat baru, cari kawan baru. Membentuk silaturahmi akan membuka pintu rezeki. In fact, kalau kita sentiasa membuka pintu kita ke orang yang nak ziarah rumah kita, jemput orang datang ke rumah. Sebab orang yang datang ke rumah kita membawa bersamanya beberapa rezeki, ya, rahmat Allah datang curah-curah, ya. Dan akhir sekali, ya, cara untuk membuka pintu rezeki ialah berkorban. Melabur di jalan Allah. Ya, berjihad jalan Allah. Ya, buat masjid, ya, bantu ya, sesuatu yang sangat Allah redha. Macam apa-apalah, ya, berkorbanlah. Buat pengorbanan. Tenaga, idea, wang ringgit, ya, khidmat, ya, kemaafan, doa dan sebagainya. Jadi ini adik-adik, anak-anak yang saya mulakan. Tengok berbagai banyak dan banyak langkah-langkah nak jadi orang yang cemerlang, usahawan yang terbilang. Dan saya telah terangkan juga apakah kunci-kunci untuk membuka pintu rezeki yang ulama-ulama telah gariskan, yang Allah telah sebut, yang Allah Nabi telah war-warkan. Jadi mudah-mudahan kita akan usahakan, kita amalkan. Dan ingat, jangan beri sebarang alasan. Orang lain buat duit, insya-Allah kita buat duit dengan cara yang Allah redha. Selamat maju jaya. Selamat mencuba. Semoga Allah merahmati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakaman ini hanyalah ilmu dan fakta. Ia langsung tidak bernilai jika tidak diamalkan. Semoga anda mendapat hidayah dan taufik ke arah pembaharuan yang positif. Pembaharuan bermula dari anda. Selamat mencuba dan bertemu di lain siri.